Ini ujian yang Tuhan bagi pada saya. Mungkin saya manusia yang lalai. Kalau kita nak musuh selama-lama pun tak guna. Macam saya cakap, okey dah selesai mahkamah dah kan? Dah selesai mahkamah, okey tak apa. Tahu maknanya sampailah awak mereka bagi tu, itu bagi kami pun dah okey. Ada English kan? Okey. Ali, nampaknya kali ni rezeki bersama Ocean TV kan. Saya ada agak ada pendengar dakwaan yang tidak lagi diterima di beberapa stesen TV. Betul atau tidak dakwaan tersebut? Kalau ikut daripada mula-mula kes ni mana kes mula-mula kes tu memang kategori segala job saya memang tak ada langsung maknanya yang last minute tukar, yang dah lock lama pun di cancel, maknanya semua itu senang cerita memang tak ada Lepas tu keluar keputusan mahkamah ataupun sekejap hari yang sama pun mesej kata job tu di cancel. Maknanya saya rasa macam saya dah lalui benda tu lah kan. Tapi saya percaya pada rezeki. Saya rasa saya perlu ke depan dan saya perlu jadi diri saya di depan. Dan Ocean TV ini adalah sitcom pertama saya lah yang saya main, yang saya diberi kepercayaan untuk main. Selalu akan jadi guest untuk setiap episod. Jadi bila saya diberi peluang, saya gunakan sebaik peluang ni lah yang Ocean bagi pada saya. Maknanya saya gig barang saya, apa yang saya ada, saya cuba kongsikan pada sitcom tu. Lepas sekian berapa lama? Kalau ikut 2 tahun lebih lah. 2 tahun lebih. 2 tahun lebih lah. 2 tahun lebih tak ada job lah. Tak ada job sebab macam yang untuk MLS, Maharaja Omega itu lain sebab kita punya komuniti pelawak tak ramai. Untuk job shooting, job buat MC ke macam tu memang tak ada. Sepanjang 2 tahun tu apa yang sebenarnya dilalui orang? So 2 tahun tu saya hanya tiba-tiba. gunakan duit apa yang ada untuk saya survive lah. Untuk selama 2 tahun tu saya survive apa yang saya ada. Saya berjimat cermat sebab ada anak yang perlu saya besarkan, belanjaan anak kuat, tapi masih diberi kelengkapan cukup lah. Maknanya duit yang tinggal pada saya tu cukup untuk saya besarkan diorang, untuk saya survive masa akan sampai ke hari ni. Ada tak apa-apa job yang dibuat sepanjang tempoh 2 tahun tu lah selain daripada join? Saya hanya dapat satu sahaja dalam masa 2 tahun tu, itu pun bulan puasa, Oasis, itu pun video call, RM300. Tapi Ali, adakah RM300 sepanjang 2 tahun tu? Itu sahaja yang saya dapat. ada satu program di dalam? Tak, untuk bacaan dengan Oasis punya tu kan, maknanya token dia untuk video call tu, maknanya saya baca 2 ayat bersama dengan ustaz tu semua tu. Geng ngaji lah. Mengenang apa yang berlaku ni? Itu sajalah 2 tahun tu. Mengenang apa yang berlaku ni, ada rasa terdetik benda ni sepatutnya tak berlaku kat atas aku, ataupun menyesal ke, ataupun apa perasaan sebenarnya? Senang kita apa yang Ali belajar lah dengan Okey, apa yang saya belajar, saya tak nak salahkan orang, saya tak nak salahkan siapa-siapa. Saya salahkan diri saya. Maksudnya saya salahkan diri saya. Mungkin dosa saya dengan Tuhan. Sebelum ni apa yang saya buat saya tak ingat. Mungkin sini Allah tunjuk kat saya. Sini Allah jentik saya dengan kematian. 1 tahun setengah saya kena hadap 3 kematian. Dan selepas kematian saya perlu lalui ujian di mana masyarakat mula berkata dengan saya buruk, dan saya perlu hadapi benda tu selama 2 tahun lebih, dan sehingga kini pun masih ada. Dan ini adalah raya pertama yang saya tak beraya. Saya tak tahu hari raya tu hari apa, sebab saya busykan diri saya dengan meniaga. Sebab saya tahu kita asal daripada meniaga, okay, kita back to basic, kita meniaga. Raya yang tak bermakna sebab segala-galanya tak ada. Saya hanya ada rumah dengan anak-anak saya. Ini raya pertama yang arwah mak saya tak ada. Jadi saya sedar-sedar pagi tu pun dah pukul 12 tengah hari. Saya tak tahu pagi raya tu apa dia. Jadi sengaja sibukkan diri sebab tak nak Teringat. Betul. Sebab bukan tak nak celebrate tu, sebab saya tak ada job. Sepanjang bulan puasa saya tak ada job macam majlis buka puasa bersama anak yatim macam mana yang dulu kita buat event-event sebelum tu, tak ada. Dan hari ni semalam last raya pun saya tak ada job langsung dalam kaitan raya. Maknanya dulu kita dapat untuk open house. Tak ada langsung. Tak ada langsung. Jadi saya survive apa yang saya boleh survive dengan perniagaan yang saya cuba buat sikit-sikit je luar. Jadi nak kata kita nak betul kan benang, orang panggil nak tegak benang yang basah tu susah kan. Jadi kita akur je. Jadi kita jalan macam biasa. Saya anggap ini ujian yang Tuhan bagi pada saya. Mungkin saya manusia yang lalai, yang tak tahu apa benda yang saya lakukan sebelum ni. Allah jentik kat situ, saya jadikan itu satu pengalaman untuk kehidupan saya. Ali, selain daripada masalah kewangan, tak ada job semua kan, adakah apa yang berlaku memberi kesan kepada awak semua dari sini? Mungkin adakah tekanan atau apa-apa yang awak alami? Tekanan sebab saya ada 3 anak yang perlu saya besarkan. Masa arwah mak ada, saya perlu tanggung kos rawatan dia. Seminggu 600 dengan kita tak ada kerja.
Lepas tu tekanan daripada segi perbelanjaan saya tak kekok sangat sebab kita bukan jenis pattern yang berbelanja besar. Mana kita just belanja, tapi saya perlu savekan apa yang saya ada dalam akaun saya untuk saya survive sekiranya anything jadi apa-apa kepada saya atau siapa-siapa, sebab dalam keluarga saya lah pencari kerja. Anak rumah saya tugaskan dia di rumah untuk jaga anak. Sebab kalau kita nak suruh isteri saya kerja ke depan, saya perlu kira kos untuk jaga anak 3 orang pun dah melebihi daripada tu. Lebih 1,000 kan, lebih 1,000 kalau 3 orang kan. Jadi saya cakap dengan isteri saya, cari rezeki je lah kan. Tapi saya pelan-pelan ada peluang untuk saya ke depan, sehingga saya diberi peluang oleh Datuk Adam. Dia bagi tahu yang ni sitcom ni dia nak untuk saya bermain. Saya cakap percaya dengan saya ke, sebab saya tengok barisan pelakon tu, saya seorang komedian je, lagi satu nama saya tak berapa besar macam mana tu. Dia kata, Lee, gunakan peluang ni sebaik mungkin. Jadi saya gunakan peluang tu sebaik mungkin. Sebab kata duit ni memang, tapi alhamdulillah so far tak adalah sampai terdesak melampaui batas. Tapi untuk yang baru ni buat pengeluaran KWSP 10,000 tu saya ambil yang one off. Untuk yang permulaan tu saya tak ambil sebab saya tak dapat amount yang sekali seketul. Untuk yang seketul ni saya terpaksa ambil. Untuk apa 10,000 tu untuk apa? Saya ambil tu untuk saya survive. Saya asingkan untuk anak. So kira apa-apa kalau saya tak ada kerja, saya tahu anak saya makan lah. Ni bila ialah tak celebrate raya macam selalu kan. Anak-anak macam mana? Diorang ada tak? Yang macam tu. Saya perlu senang cerita perlu berlakon lah. Kan. Saya terpaksa beli baju diorang, saya pergi beli baju untuk diorang. Saya bagi tahu diorang ini adalah hari raya yang kita pergi jumpa saudara mara. Saya celebrate dengan anak saya, itu hari raya lah. KWSP tu memang Ali potong dari kerja sebelum ni ke? Saya last carung 2009. Kerana saya 2009 saya last Lepas carung. ni buat tak? Lepas tu buat tak? Lepas 2009 Lepas tu saya tak ada buat sendiri lagi. Saya tak ada buat. Saya security. Saya security technician ATM yang semua masuk duit, keluar duit kan. Jadi saya technician yang masukkan duit, keluar duit. Ali, okey, sepanjang berhadapan dengan kesukaran hidup tu kan, apa kekuatan awak Sumber kekuatan Ali. Sumber kekuatan kalau mula-mula jadi kes ni mak saya ada mak saya lagi. Jadi bila mak tak ada ni pun dah dekat hampir setahun, dan mak tak ada ni pun kekuatan tu jatuh atas bahu saya sendiri. Saya hanya berdiri dengan kaki sendiri lah. Maknanya saya pusing pun saya, kiri pun saya, depan pun saya, belakang pun saya. Saya hanya tadah tangan je lah. Saya tadah tangan kalau ada rezeki daripada kau bagi pada aku accept. Anak-anak Ali macam mana? Anak-anak saya so far alhamdulillah semua okey. Ali, yelah sebenarnya apa yang Ali lalui ini bukan benda mudah tau. Maksudnya awak dihina, dicakap yang ya Allah, kadang-kadang kalau orang normal dengar pun dia tak akan boleh handle lah benda ni. Bertahun-tahun pula tu. So ada orang yang macam Ali ataupun yang beberapa orang lain yang mengambil langkah mudah dengan bunuh diri ke, yang mengatakan orang tertekan. Betul. So pada Ali, apa Ali boleh nasihatkan dekat orang-orang yang sebenarnya tak ada teruk mana pun, awak dah lalui lagi perit lah. Kalau tanya Abang Wan kan, dengan bahasa yang digunakan tu pun ya Allah kan. So apa yang Ali buat untuk ataupun apa yang Ali boleh share lah dekat diorang? Jadi kalau mana yang di luar sana yang ada terjadinya benda yang menyebabkan kita depress, boleh jadi ke depress ataupun hilang kawalan diri, saya nasihat pada mereka di sana, baliklah ketika semayang. Itulah jalan dia yang saya buat, di mana saya dekatkan diri dengan ustaz-ustaz, saya dekatkan diri dengan orang-orang yang berkaitan dengan agama, sebab mereka tidak pernah ada sifat membenci dengan kita. Seperti mana yang kau ni viral, kau ni orang tak suka, kau tak lepaskan kami, takut nama kami pula tercemar. Dia bukan begitu. Orang ustaz-ustaz macam ni, siapa pun kita yang datang kepada dia tetap sambut kita, tak kira lah kau kotor dia macam mana pun, tapi niat kau adalah untuk betulkan diri kau, dia orang akan accept. Disitulah saya menggunakan segala yang ada kat situ, dan dia orang tak pernah tanya masalah saya. Dia orang hanya ingin membersihkan saya, ingin menjadikan saya manusia yang berguna macam tu. Daripada situ saya dapat kekuatan. Saya cakap, kenapa saya perlu bunuh diri sedangkan saya ada anak kecil yang masih kecil? Kenapa saya perlu buat kerja gila, ketuk kepala sampai hancur ke, koyak-koyakkan kepala ke kan? Sebab saya ada benda yang tu. Selagi saya bernyawa, dan ustaz tu pesan pada saya, selagi kita bernyawa, selagi itu ada jalan untuk kita bertaubat. Ali, keadaan Ali sekarang macam mana? Yalah, maksudnya selepas tawarkan kerja, semua kan dah stable ke, atau masih lagi memerlukan, masih tak stable lagi ke macam mana? Kalau secara personal saya masih belum stable seperti mana yang saya lalui dulu, tapi masih lagi sebab cuma yang feedback yang saya dapat adalah
Bila saya masuk ke bidang perniagaan sikit tu ada feedback dan follower IG pun dia dah saya dah tak ambil peduli dah. Yang follow IG tu sebab dia dah tak seperti dulu. Sebab yang kita share dulu, mereka akan memberi kita semangat, kita akan share. Tapi sekarang mereka hanya mencari kesalahan. Apa benda tersilap, mereka hanya menunggu untuk mengkomen, untuk menghantam. Jadi saya ambil langkah, saya kurangkan dengan Instagram saya dan saya hanya share dengan lembu-lembu yang saya jaga. Lepas tu apa benda yang saya buat, macam tu je lah. Ali, Sebab tu Ali orang kata berada dekat kesalahan kan. Macam rakan-rakan selebriti macam mana? Kawan-kawan saya semua okey. Kawan-kawan saya semua okey. Kawan-kawan saya ada yang bertanya khabar kawan-kawan, tapi kita kena faham yang mereka sebagai kawan-kawan adalah memberi nasihat kepada kita, kawan-kawan yang memberi dorongan pada kita lah. Tapi untuk memberi, boleh dikata lu buah brotherhood tu amat sukar sebab mereka juga mempunyai keluarga, komitmen, dan saya tidak mengharapkan benda tu. Sebab saya cakap apa yang jadi pada saya sendiri tanggung. Izu, okey, berkenaan pengeluaran 10k KPSP, ramai yang tak menyangka seorang artis juga orang kata mengambil wang 10k on off tu. Tapi secara jujurnya jika tidak boleh membuat pengeluaran 10k tu, macam mana Ali, alternatif lain kepada Ali? Alternatif lain, kalau sekiranya one off KPSP tu saya tak dapat keluar, saya terpaksa gadaikan apa yang saya ada. Sebab saya nak macam yang baru ni raya saya menjaga daging kan. Saya menjaga daging lembu, saya perlukan modal untuk situ. Saya cakap dengan rumah saya, kalau tak ada juga dapat duit one off ni, saya terpaksa gadai apa yang saya ada. Mungkin motor-motor saya apa yang saya ada, sebadan-sebadan saya apa yang saya ada, saya akan gadaikan untuk saya mudahkan berniaga. Sebab saya cakap tak apalah, kita starting daripada bawah balik. Maksudnya 10k untuk modal berniaga lah. Modal berniaga sebenarnya tak cukup untuk perniagaan lembu tu, dia mahal. Tapi saya rasa saya buat apa yang saya mampu. Maknanya kalau kita nak lajak benda yang kita tak mampu sampai kita meminjam, itu bukan saya. Yalah. Ali, maaf pertanyaan alang-alang Yelah, awak pun dah melalui waktu sukar kan. Ada tak usaha-usaha untuk berdamai, bercakap, berbincang? Baru-baru ni saya ada dipanggil oleh Melody Raya. Jadi dia telefon pada saya, dia cakap nak panggil saya untuk Melody Raya dan bersama dengan Balu lah untuk datang. Saya cuma cakap saya rasa time tu tak sesuai kan. Time tu sesuai. Satu lagi, tak sesuai tu bukan daripada segi kita nak tunjuk kita betul, siapa betul, tak. Maknanya kalau buat benda itu pun bukan di halayak umum. Betul. Maknanya tak perlu ditunjuk, nak dihebang untuk diviralkan. Sebab konon tahu pun kau kalah, lepas tu kau pergi jumpa. Tak perlu. Kalau saya jumpa tu mungkin saya secara personal saya pergi sendiri. Sebab kalau kita nak musuh selama-lama pun tak guna. Macam saya cakap, okey dah selesai mahkamah dah kan? Dah selesai mahkamah. Okey tak apa. Apa benda yang perlu aku boleh tolong kau untuk uruskan kau punya faraid, sebab faraid pun belum selesai. Belum dibuat apa-apa kan. Mak pun dah tak ada. So tinggal bapak saya je. Jadi apa benda yang komitmen yang kau perlu buat dan kau rasa macam perlukan sangat faraid tu apa semua, kau datanglah jumpa kita. Sebab kau perlukan sign ayah, kau perlu sign segala-galanya yang kau perlu buat. Maknanya benda tu bukan buat kerja solo. Jadi kenapa orang datang, kita nak tekak lagi satu, kenapa? Okey dah sampai dah kau kat sini. Okey jadi di halayak umum saya perlu bagi tahu yang kita ni berdamai apa semua, sedangkan benda tu saya rasa tak sepatutnya terjadi. Sebenarnya tak maulah permohonan macam berdamai tu di stage orang kata untuk publicity. Dia senang cerita aib keluarga tu, sebenarnya saya tak pernah hebahkan aib keluarga saya pun. Semasa arwah Abang Mada pun, kita bukan jenis pattern yang jenis bergaduh kat media, nak tunjuk dekat media yang kita betul. Tak, bukan. Benda yang jadi pada saya ni pun, saya pun tak jangka macam tu boleh jadi kat saya. Jadi saya pun diseret ke tengah-tengah macam tu pun, saya pun rasa macam aku perlu dayung balik ke darat. Okey dah habis selesai. Jadi kenapa kita nak pergi masuk balik ke tengah? Ada masalah lah. So lepas ni apa plan? Plan saya adalah untuk terus bermain di dalam bidang komedi. Sekiranya Awesome TV masih memberi peluang pada saya untuk saya bekerjasama, mana saya masih akan jalan sebaik mungkin lah. InsyaAllah mungkin selepas ni mungkin akan bersama dengan Awesome, di mana program yang saya buat dengan arwah abang dulu, cubaan kami untuk membuat program sendiri. InsyaAllah saya akan kotakan janji yang saya buat dengan arwah abang. Walaupun dia tak ada, mungkin saya terpaksa ganti player, di mana mungkin saya akan jalankan program pancing dengan masak, yang mana seperti mana yang saya plan dengan arwah abang dulu. Okay, thank you. Alright, Thank you. alright, thank you. Kita jumpa. Baik, selamat ya. Tak apa. Semangat. Kita jumpa. Baik. Ni Ali yang lain. Baru ni dia dah puas.